Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Yuzamira binti Yusof, berkhidmat di SMK Pengkalan Cepa 2. Pada hari ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1, bab 1, iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey. Baiklah, murid-murid. Subtopik yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah 1.3, iaitu invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, cikgu ingin bertanya, apakah yang murid-murid faham dengan perkataan invensi dan juga inovasi? Apakah perbezaan di antara kedua-dua perkataan tersebut? Jadi, sebelum itu, kita lihat apakah standard pembelajaran yang akan dicapai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat 1.3.1 mentakrifkan invensi dan inovasi, 1.3.2 mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk, dan 1.3.3 meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Okey. Mari kita lihat contoh reka bentuk terkini yang berinovasi. Okey. Pemacu pena ataupun dikenali dengan nama pen drive yang dicipta oleh Datuk Phua King Seng pada tahun 2001. Sebelum ini, disket digunakan dalam menyimpan data di dalam komputer. Tapi dengan adanya teknologi USB yang dibangunkan oleh Datuk Phua King Seng, dapat menstorkan data dengan lebih dalam saiz yang lebih banyak dan lebih kecil bentuknya. Kalau kita tengok disket itu, saiznya lebih besar dan kita perlu mempunyai disket yang banyak untuk menyimpan data yang banyak. Tapi dengan menggunakan pemacu pena ini, jadi dia lebih kecil dan lebih mesra pengguna dan dapat menyimpan data yang lebih besar. Okey, baiklah. Hebat ya orang Malaysia sebab membuat pemacu drive. Okey, pemacu pena, maaf ya. Okey, kita pergi kepada 1.3.1, definisi invensi dan inovasi. Invensi ialah kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baharu serta belum pernah wujud sebelumnya. Yang memang tak pernah lagi orang buat dan kitalah orang yang pertama buat, dipanggil invensi. Dan penemuan produk baru ini kita boleh melalui eksperimen, pengamatan sengaja ataupun tidak sengaja ataupun melalui kajian. Jadi kita tengok contoh invensi yang telah dihasilkan ratus tahun lepas, iaitu yang pertama sekali Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell telah mencipta telefon yang pertama pada tahun 1876. Ya, dah lama, hampir 200 tahun. Manakala Marconi telah menghasilkan invensi radio pada tahun 1901. Namun begitu, produk ini kita tidak panggil lagi invensi apabila dia usianya telah melebihi 10 tahun. Kerana orang ramai telah biasa menggunakan radio dan ia merupakan produk lazim. Okay. Manakala inovasi pula ialah pengubahsuaian terhadap produk yang sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga, bermakna serta mesra pengguna. Jadi kita buat ubah suai menjadi lebih hebat, lebih baik, ya, lebih mesra pengguna, lebih bertenaga. Dan inovasi ini berlaku apabila terdapat penambahbaikan terhadap fungsi, corak, sistem ataupun rupa sesuatu produk. Mari kita lihat contoh inovasi yang ada di sekeliling kita. Cikgu ambil yang paling mudah sekali ialah televisyen. Televisyen, kalau kita tengok pada model lama,
ya, pada tahun, saya rasa model ni mungkin pada tahun 70-an atau 80-an. Masih lagi gambar hitam putih, dan sekarang ni kita tengok pada televisyen model baru. Ya, televisyen model baru telah diinovasikan menjadi lebih nipis, ringan, akses internet. Ya, kita boleh menonton Netflix, boleh menonton YouTube di dalamnya. Dia pintar, skrinnya lebih luas, lebih besar dan gambarnya berwarna dan hebat sekali dia boleh digantung. Pada zaman dahulu memang tidak boleh digantung. Jadi, inilah contoh inovasi yang sentiasa berubah menjadi lebih canggih, lebih baik, berlakunya penambahbaikan. Okey. Kemudian kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu 1.3.2, iaitu aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Terdapat 5 bidang dalam aplikasi prinsip invensi dan inovasi ini, iaitu bidang yang pertama adalah pertahanan, kedua pendidikan, ketiga kesihatan, keempat pembuatan dan yang akhir sekali adalah teknologi maklumat. Okey, mari kita lihat satu demi satu. Pertama, pertahanan. Okey, pertahanan ini merupakan keselamatan sebuah negara memang sangat penting dan kita harus jaga agar tidak diceroboh. Jadi, invensi, inovasi dan reka bentuk dia memainkan peranan yang penting dalam bidang persenjataan, komunikasi, perekodan dan pengawasan. Kalau kita tengok di sini, murid-murid boleh lihat gambar di atas itu adalah robot pengesan periuk api. Robot ini kita boleh gunakan untuk mengesan periuk api yang ditanam oleh musuh dan boleh digunakan tanpa memudaratkan manusia. Jadi, keselamatan askar-askar tentera kita akan terjamin dengan adanya robot pengesan ini dan dia akan mengenal pasti, dia akan detect bila adanya robot pengesan periuk api. Jadi dengan adanya robot ini dia akan mengenal pasti dahulu dan dapat dimatikan periuk api itu sebelum tentera terpijar dia. Okey. Yang kedua adalah drone. Drone digunakan dalam pengawasan dan risikan dalam tentera, terutama sekali di kawasan sempadan negara. Jadi, itulah dua contoh aplikasi invensi dan inovasi dalam pertahanan. Okay, kita pergi kepada bidang yang kedua, iaitu pendidikan. Pendidikan sekarang penting dalam penggunaan alat multimedia, terutama di sewaktu PDPC. PDPR dan PDPC. Okey, pendidikan ni pelbagai alatan dibangunkan oleh hasil invensi, inovasi dan reka bentuk dalam pendidikan seperti peralatan untuk latihan amali, alatan sukan dan alat tayangan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Kalau tengok di sini, kita nampak kamus digital. Ya, kita boleh menerka apa yang tidak makna yang kita tak boleh, kita nak dapatkan maklumat, kita boleh menggunakan kamus digital. Okey, bidang yang ketiga adalah kesihatan. Okey, kesihatan. Pelbagai jenis alatan kesihatan dan sokongan dihasilkan melalui invensi dan inovasi seperti pengukur tekanan darah mudah alih, jam pengukur degupan jantung dan jam mengukur pembakaran kalori sewaktu bersenam. Jadi gambar di situ, murid-murid boleh tengok jam pengukur degupan jantung dan yang terkini kita boleh mengukur pembakaran kalori sewaktu bersenam. Jadi kita boleh tahu berapakah kalori yang telah dibakar sewaktu kita bersenam dalam tempoh masa tertentu. Aplikasi yang keempat adalah pembuatan. Pembuatan bahan baru dicipta bagi menggantikan bahan lama yang kurang efisien. Jadi, jika dahulu mereka bentuk mengambil masa yang lama untuk membuat model seperti perlu mengukur, mengerat, menggerudi, menyambung dan juga mewarna. Tapi dengan adanya aplikasi yang terkini iaitu pencetak
3D dan juga pen 3D, dia dapat menjimatkan masa dalam menghasilkan model. Jadi mereka hanya perlu menekan butang arahan pada pencetak 3D ataupun boleh menggunakan pen 3D dalam membuat corak bebas untuk menghasilkan satu-satu model. Jadi kita boleh tengok di situ pencetak 3D pada gambar yang cikgu tunjukkan ini dapat menghasilkan model motosikal dan juga pen 3D dapat menghasilkan model bangunan dengan bebas, menggunakan corak tangan yang bebas. Jadi ia sangat berguna bagi pereka bentuk. Dan yang kelima adalah teknologi maklumat. Teknologi maklumat sekarang kita mengalami banyak perubahan dalam teknologi maklumat sebab kita dalam teknologi yang semakin berkembang dan maju. Jadi setiap hari terdapat pelbagai perisian baharu yang dibangunkan dalam teknologi maklumat. Contoh yang terdekat pada kita adalah telefon pintar. Ia bukan sahaja kita boleh gunakan untuk komunikasi, malah dia mempunyai pelbagai perisian, penstoran dan boleh melakukan pelbagai tugasan menggunakan internet. Kalau kita tengok sekarang, murid-murid, banyak syarikat-syarikat pengeluar telefon yang sentiasa mengeluarkan model-model baru yang lebih canggih supaya memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kita pergi kepada standard pelajaran yang ketiga, iaitu 1.3.3, iaitu invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Terdapat dua reka bentuk terkini yang dihasilkan daripada invensi dan inovasi, iaitu pertama, telefon pintar pengesan gempa bumi dan yang kedua adalah pengesan ergo. Jadi kita pergi kepada satu demi satu. Pertama, telefon pintar pengesan gempa bumi. Ahli seismologi dan juga pemaju aplikasi telah menghasilkan satu aplikasi MyShake, dikenali dengan nama MyShake, bagi mengesan gempa bumi dengan menggunakan telefon pintar sahaja. Jadi, aplikasi ini sebenarnya kita boleh tafsirkan aktiviti gempa bumi yang berdekatan, menganggarkan lokasi gempa bumi dan menyatakan magnitud pada masa sebenar. Dan telefon pintar ini juga akan memberi maklumat dengan pantas kepada pengkalan data pusat untuk dianalisis oleh ahli seismologi ataupun penyelidik. Jadi dengan adanya aplikasi ini, jadi aktiviti yang bakal berlaku gempa bumi ini kita boleh tafsir dan kita boleh anggarkan lokasi di mana akan berlaku dan magnitud pada masa sebenar. Manakala yang kedua adalah alat pengesan ergo. Alat pengesan ergo ini menunjukkan sama ada kedudukan badan kita itu lurus ataupun bengkok, yang ia bertujuan untuk dapat mengelakkan badan, punggung, pinggang dan mata kita daripada menjadi letih. Jadi, kamera akan dipasang pada monitor itu dan dapat menganalisis kedudukan dan memberitahu masa yang sesuai untuk kita berdiri dan berehat. Kita tengok di situ ada tempat gambar jadi badannya lurus dan jarak pelihatan mata pun dia ditetapkan, dan alat ini dapat juga memutuskan kuasa bekalan elektrik secara automatik apabila kita meninggalkan paparan skrin tersebut. Jadi bila kita bangun, dia akan putuskan bekalan elektrik dan dia dapat menjimatkan tenaga. Jadi kita pergi kepada latihan. Jadi cuba kita cek dulu apakah murid-murid faham. Jadi cikgu bagi masa selama 1 minit untuk murid-murid mencuba latihan ini dengan mengisikan jawapan di tempat kosong. Terdapat 2 latihan. Okey, cikgu bagi masa dulu dan murid-murid boleh menjawab. Okey, dah siap? Senang saja sebab ada 2 soalan dan hanya mengisi tempat kosong. Ini soalan yang mudah pada arah yang mudah Jadi cikgu tak nak bagi yang susah-susah. Sebab ini masih lagi bab 1. Okey, cuba tengok jawapan kita. Semak jawapan. Jadi yang pertama,
Invensi merupakan satu proses menghasilkan produk atau perkhidmatan yang tinggal ke tempat kosong itu baharu, dan jawapan yang kedua adalah belum pernah wujud sebelumnya. Okey. Dan yang kedua, betul ya? Ada yang betul? Tahniah ya. Okey, yang kedua, inovasi pula merupakan pengubahsuaian. Itu kata kunci dia ya, inovasi, pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bermakna dan mesra pengguna. Jadi, tahniah bagi yang dapat menjawab dengan betul. Ya, yang kurang tepat, cuba lagi. Ya. Okey. Pada akhir sekali, kita tengok pada kriteria kejayaan. Apa yang kita telah capai? Adakah anda, murid-murid, telah dapat mendefinisikan invensi dan inovasi dengan betul? Yang kedua, adakah murid-murid telah dapat menyatakan 5 aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk dengan betul? Dan akhir sekali, adakah murid-murid telah dapat meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini dengan betul? Jadi, itulah sahaja pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, akhir kata, cikgu ucapkan selamat maju jaya, patuhi SOP dan jaga kesihatan. Sekian, terima kasih.